Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Fazidah. Kita mulakan dengan kelas online kita bagi tahun ni, tingkatan 3. Kita mulakan dengan bab yang pertama. Okey, awak boleh lihat buku teks jika awak ada ataupun lihat secara digital. Okey, tajuk atau tema utamanya adalah konsep asas pemikiran komputasional. Dan dia punya tajuk yang tajuk untuk bab 1 ni iaitu pembangunan atau cara. Okey, pembangunan atau cara ni maksudnya adalah semasa kita nak bina satu atau cara, apa perkara-perkara atau langkah-langkah yang perlu kita buat sebelum satu atau cara kita bina. Okey, so kita kalau awak tengok buku teks awak, okey, so ni buku teks awak tingkatan 3 punya. Okey, ni bab yang pertama. Kemudian kita tengok pada pembangunan atau cara. Okey. Okey, dalam saya harap awak dah salin nota yang saya bagikan ni. Okey, untuk yang pertama ni kita lihat kepada fasa-fasa pembangunan atau cara. Fasa ni maksudnya langkah lah. Okey, langkah-langkah. So ada 5 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atau cara, fasa pengukuran, fasa pengujian dan penyah perpijatan, dan langkah yang terakhir adalah langkah dokumentasi. Okey, langkah-langkah ni mesti mengikut urutan. Kita tidak boleh tukar dia punya urutan dia. Contohnya kita nak tukar jadikan fasa pengukuran sebagai fasa yang pertama. Tak boleh So kena mengikut urutan. Okey, seterusnya dalam sepanjang kita nak melalui fasa-fasa ni, kita akan menggunakan teknik-teknik yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu ada 4 teknik, masih ingat lagi? Teknik leraian, teknik pengencaman corak, peniskalaan dan juga pengitlakan. Dan saya dah ada buat sedikit nota sebagai ulang kaji. Leraian iaitu kita akan pecahkan masalah kepada bahagian yang kecil. Dan pengencaman corak iaitu penekanan kepada ciri-ciri persamaan dan juga perbezaan. Peniskalaan iaitu fokus kepada aspek-aspek penting ataupun perkara-perkara penting. Teknik pengitlakan iaitu dalam menyediakan menggunakan model. Model tu sama ada dalam bentuk formula, langkah-langkah dan teknik. Okey, seterusnya slide yang ini adalah saya ambil daripada buku teks iaitu di muka surat yang terakhir dalam bab yang pertama ni. Okey, dalam 5 fasa ni tadi, contohnya ada 5 fasa yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, fasa yang pertama warna hijau ni iaitu kita hanya gunakan teknik leraian sahaja. Ada satu teknik saja warna hijau ni. Kemudian teknik yang kedua yang warna coklat ni, kita hanya gunakan 3 teknik. Bermaksud apa teknik yang tak ada ni? Teknik leraian. So dalam reka bentuk kita tak gunakan teknik leraian. Okey, pengukuran ada 3 teknik ni. Kita akan belajar kemudian nanti. Dalam pengujian dan penyah perpijatan ada 3 teknik juga. Okey. Dan dokumentasi iaitu yang fasa yang terakhir kita akan gunakan ke-4 teknik. So awak kena ingatlah. Pernah ada soalan dia tanya analisis masalah dia gunakan teknik apa. So kita hanya gunakan teknik leraian saja. Okey, kita teruskan, kita mulakan dengan analisis masalah. Untuk fasa-fasa yang berikutnya kita akan lihat pada kelas yang seterusnya nanti. Okey, dalam fasa yang pertama ni iaitu fasa analisis masalah. Apa yang berlaku dalam fasa ni iaitu kita akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan juga perisian. Okey, contoh awak diberi satu masalah, so awak kena kenal pastilah. Contoh kalau soalan yang ni kan, macam soalan tu panjang, so awak kena baca dan fahamkan dan awak kena fokuskan apa dia punya main masalah dia. Masalah utama dia. Kemudian awak kena tentukan pula sistem dan perisian yang awak perlukan semasa awak nak bina tu.
Contohnya awak perlukan Python ataupun apa-apa saja bahasa pengatur caraan. Okey, yang kedua iaitu kita juga nak kena pasti input, proses dan juga output. Okey, so awak kena tengok bergantung kepada masalah awak tu, contoh macam luas dan perimeter dia, apa dia punya input dia, apa proses dia, apa output dia. Nanti kita tengok yang seterusnya nanti. Kemudian yang ketiga, dia melibatkan kena buat temu bual, soal sidik dan pemerhatian. Okey, ini contoh kalau awak buat projek tingkatan 3 ni nanti, awak contohnya projek tu awak kena buat sistem untuk perpustakaan. So mungkin awak kena pergi jumpa cikgu perpustakaan dan kena buat temu bual lah. Apa mungkin nak tanya berapa bayaran denda, apa-apa saja temu bual awak boleh uruskan dengan guru perpustakaan. Kemudian mungkin soal sidik, awak kena buat soal sidik dan juga awak melalui pemerhatian. Okey, dalam nota yang keempat ni iaitu hanya teknik leraian saja kita gunakan dalam fasa analisis masalah ni. Okey, so kalau contoh yang saya bagi masalah ni, okey, iaitu kita nak bina atau cara mengira luas dan perimeter padang bola yang berbentuk segi empat tepat. So kita gunakan satu teknik saja iaitu teknik leraian, yang mana kita akan pecahkan bahagian-bahagian kecil. So masalah utamanya adalah awak kena salin apa yang penting ni lah, iaitu kita akan mengira luas dan perimeter padang bola ni. Kemudian kita pecahkan kepada bahagian kecil. Mungkin soalan tu macam ni, ada dua soalan yang sebenarnya awak kena buat, iaitu nak kira luas dan perimeter. So yang pertama kira luas, yang kedua kira perimeter. Okey, kemudian kita nak buat yang kedua ni, iaitu kita nak tentukan input, proses dan juga output. Okey, macam mana kita nak tentukan dia punya input dia adalah berdasarkan formula. Okey, formula luas segi empat dan juga perimeter, kalau tengok dia punya formula dia, pemboleh ubah yang terlibat adalah panjang. Panjang ni juga yang untuk perimeter pun ada panjang. Luas iaitu ada lebar dan dia pun lebar. So dia punya inputnya adalah panjang dan juga lebar. Okey, proses adalah formula dah. Nanti kalau dah masuk dia punya input, so awak boleh proses menggunakan formula ni. Okay, dan punya output adalah hasil paparan hasil kiraan bagi kedua-dua formula ni. Okey, cuba kita buat soalan ni. Okey, itu kita hanya nak buat fasa analisis masalah saja. Okay, soalannya iaitu membina atau cara mengira luas permukaan kuboid dan juga isi padu kuboid. Okey, so macam mana jawapan cadangan jawapan. Okey, menggunakan teknik leraian. Okey, masalah utama dia iaitu kita nak kira luas permukaan dan juga isi padu kuboid. Okey, kemudian awak pecahkan kepada masa kecil. Yang pertama luas permukaan, yang kedua isi padu kuboid. Okey, kemudian ini adalah formula untuk luas permukaan kuboid dan juga isi padu kuboid. So, okey, apa dia punya input dia? Input dia, kalau awak tengok formula ni, kita ada pemboleh ubah panjang, lebar, tinggi kan? Juga dengan formula isi padu ni juga ada panjang, lebar dan tinggi. Sebab tu dia punya inputnya adalah panjang, lebar dan tinggi. Prosesnya adalah formula luas permukaan dan isi padu kuboid. Dan dia punya output dia adalah hasil paparan hasil kiraan. Okey, saya nak tunjuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni kita nak mengira isi padu silinder pula. Okey, so cadangan jawapan dia menggunakan fasa analisis masalah menggunakan teknik leraian.
Okey, masalah utama iaitu kita nak kira isi padu silinder. Masalah kecil dia ada satu sajalah. Kalau ada satu, satu dia tak semestinya dua. So bergantung kepada soalan. Okey, so dia punya input dia jejari dan tinggi. Macam mana kita nak tahu input dia jejari dan tinggi? So berdasarkan formula isi padu silinder ni, iaitu formulanya adalah 2 pi J kuasa 2T kan. Okay, formula ni salah ni. Jejari kuasa 2 So 2 pi J kuasa 2T. So kalau tengok pada pemboleh ubahnya, yang terlibat adalah jejari dan tinggi. Pi ni nilainya tetap. So kita tak boleh letak dia sebagai input. Kemudian prosesnya adalah formula dan outputnya adalah hasil paparan. Okey, so latihan ni awak boleh cuba berdasarkan praktis yang contoh yang dah saya bagi tu. Okey, so awak boleh mula cuba buat latihan saya ni. Dan setelah siap, awak boleh buat latihan di Google Form. Okey, sekian, terima kasih.